Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Malam ini malam seribu rahmat ya, saudara Syahar Ibrahim. Apa khabar? Doa saya anda sentiasa sihat. Saudara Anwar Juban, Anwar Jubin ya saudara. Begitu juga dengan Awang Syahari. Saya sentiasa mendoakan teman-teman dalam keadaan yang sihat, berbahagia bersama keluarga ya, saudara Zamari LC, saudara Pak Chu, saudara mengambil berkat. Good evening, hebat. Saudara Azrul Jalil, Mizi Aziz, apa khabar Mizi, tak balik kampung ke? Saudara Al Jabar, begitu juga saudara Bakar Ahmad, semoga dijauhi segala bencana. Puan Rosminin Kurungot, apa khabar anda orang Sarawak? Saudara bunga orkid putih. Nur Zaidi, saudara Ibrahim Cik Muda. Begitu juga teman-teman kita di Instagram. Saudara, jangan lupa like, share dan subscribe di Instagram. Ya, Puan Umi Kalsum, yang saya harap dari anda adalah like, share dan subscribe. Tidak lebih daripada itu, saudara. Saudara Ramzo, Puan Nur Maria, saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Itu juga dengan Cik Mat Mohaini, saudara Biti Meranti, saudara Limun, apa khabar Li? Saudara Yusuf Yakun, saudara Puan Paridan Idan, Tija, Madam K, Ivanovic, saudara Tailong, saudara Yavin, saudara Rafaq Awang, saudara Zasyah di TikTok, saudara Abu Saman, begitu juga dengan saudara Syukur Jamil, saudara Bim Hashim, saudara Abdul, Sonia Idris, Ibrahim Cik Muda, Zainuddin, Puan Nursidah Kasim, begitu juga dengan teman-teman Norizan Said, Zakaria Rahim, Saudara Hashim, apa khabar sahabat? Saudara Kamsan, Norizan Said, Ahmad Dali, Farida, Puan Nuria Asyad. Rasanya Puan Nuridah ni dia ipoh ke dia perak ya. Saudara Kamal Zaman, Rubidin, apa khabar Bi? Moga sihat walafiat, berbahagia bersama keluarga. Saudara Izaid Hamid, saudara Joka Karim, saudara Junaidi di Instagram, saudara Bulan Terang, Hairudin Saad, begitu juga Rafi Ketam Kelapa Muda, Rahmah dan teman-teman ya, peng temu yang tak sempat saya santuni ya, Puan Syarifah di Instagram. Saya minta maaf lah sebab malam ini ada juga beberapa perkara yang elok kita hayati dan perlu saya memberi pencerahan secara tenang dan perlahan-lahan supaya kita faham. Tapi bagaimanapun saudara, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita saudara. Hari ini hari Khamis, malam seribu rahmat. Saya sentiasa mengingatkan teman-teman agar jangan lupa malam ni perbanyakkan doa dan solat tahajud saudara. Malam seribu rahmat, doa kita moga mendapat restu dan dikurniakan oleh Allah, dimakbulkan setiap doa kita yang baik-baik saudara. Jangan doa yang tak baik. Saudara penemu, saudara Muhammad Yusof, saudara Aziz Azim, saudara Aziz Izam, saudara Rosli, saudara Rafizi. Hari ini hari Khamis 27 Oktober, malam Jumaat, hari yang ke-952. 952 hari virus corona melanda negara kita, COVID-19 menyapa ramai warga kita yang mengalami jangkitan virus corona terkumpul saudara. Selama 952 hari adalah 4,887,657 orang saudara. Dan nampak gayanya dari kiriman petang tadi ya, saudara Jamil Idris dan Rio, terima kasih atas ingatan. Saya pun agak terlupa tadi, tapi bila tengok ada, alhamdulillah ada laporan. Ingat hari ini tak ada laporan lah saudara Jamil Idris ya. Terima kasih saudara atas kiriman laporan tentang COVID-19. Sebab saya lihat semalam ada kenaikan. Kemarin 1747, tapi semalam ada 2136 jangkitan saudara. Dan mengundang sejumlah 6 kematian. Sebab itu saudara berhati-hati, jagalah kebersihan kita, jagalah keluarga kita saudara. Saya nampak COVID-19 ni tak usai-usai lagi saudara. Sebab dari segi bila meningkat itu dapat sejumlah 13 negeri yang terus meningkat jumlah jangkitannya.
dan susut cuma di 2 buah negeri saja saudara, iaitu di Pulau Pinang susut kepada 56, Negeri Sembilan 82 jangkitan. Sementara Sabah tidak berubah, iaitu jangkitannya adalah 115. Lain-lain negeri, Selangor terus meningkat kepada 673, wilayah Persekutuan juga meningkat 591 dan Perak 159. Yup, jagalah diri saudara. Sebab itu saya katakan saudara, orang Perak nampak gaya bila peningkatan ni, tambah-tambah lagi bila musim hujan. Pastikan kita menjaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri ya saudara mara ni mak yatim. Baik saudara, itulah yang sempat saya laporkan. Terima kasih saudara Jamil, Idris dan juga saudara Rio atas kiriman anda untuk pengetahuan semua saudara. Saya minta izin dalam masa 3 minit untuk mewawarkan produk dalam e-commerce saudara. Berniagalah anda dalam keadaan sukar begini. Kalau anda punya produk, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar lain tak ada adalah wangi-wangian, iaitu Setangi Al-Baqur dan juga ini minyak wangi parfum dari tanah Arab saudara. Kalau anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Siti Farehah jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah, sedap dimakan, harganya murah, masih lagi harga lama saudara. Walaupun harga naik dah meningkat, harga daging dah meningkat saudara. Begitu juga teman-teman di Lembah Kelang, boleh menghubungi Syauqi di talian 012 357 5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar. Dan jangan lupa saudara, makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Harganya murah, tak mahal mana. Dan sedap, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Akhirnya, kalau teman-teman nak berniaga, ada peluang perniagaan bersama dengan tim Nur Aisyah. Hubungi tim Nur Aisyah di talian 018 279 4288. Kerana tim Nur Aisyah memasarkan produk kosmetik wanita, produk makanan segera, termasuklah susu juga ada dipasarkan. Saya itulah seketika. Terima kasih kerana anda sudi mengizinkan saya mewawarkan dalam segmen e-commerce saudara. Baik. Kita masuk seperti biasa saudara. Ini peringatan peringatan dalam naluri kehidupan supaya dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita saudara. Kerana sesungguhnya saudara, sifat sabar itu amat penting dalam kehidupan kita. Kerana apa yang berlaku pada diri kita tidaklah sentiasa secocok ataupun selaras dengan apa yang kita inginkan. Ingat saudara, kita bukan Tuhan. Kita hanya hamba-Nya. Yang banyak perkara berlaku pada diri kita, ada kalanya memang tidak kita ingini. Malahan tidak kita harapkan atau kita jangkakan. Jadi, apakah jalan keluar jika berlaku musibah dan sebagainya? Hanyalah dengan sifat sabar untuk melaluinya tanpa rasa kesal, tanpa rasa kecewa, bimbang dan duka cita. Ingat saudara, di sebalik setiap dugaan itu ada rahmatnya saudara. Kerana sabar itu bukan saja tuntutan syariatullah, iaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh manusia. Malah sabar ialah sunatullah, iaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur seluruh alam dan kehidupan. Dan saudara, alam ini diciptakan, diaturkan di atas tapak kesabaran saudara. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah penuh kesabaran, yakni dalam tempoh 6 masa. Sedangkan Allah mampu menciptakannya hanya dalam sekelip mata saja saudara. Matahari terbit dari sebelah timur dan naik sedikit demi sedikit untuk tenggelam di sebelah barat. Tumbuh-tumbuhan juga membesar sedikit demi sedikit, daripada anak benih sampailah berbatang, berdahan, beranting, berdaun dan berbuah. Saudara, kemudian begitu juga dengan penciptaan haiwan, tumbuh besar hayat manusia, kejadian planet dan segala-galanya. Ia sentiasa mematuhi hukum tadarwi, iaitu secara perlahan yang bertapak atas kesabaran saudara. Sabar adalah tuntutan yang khusus buat manusia. Sabar tidak dituntut ke atas haiwan, kerana haiwan hanya memiliki syahwat
tanpa akal dan hati nurani. Oleh itu, saudara, ia tidak dibekalkan oleh Allah dengan keupayaan untuk bersabar. Hidup haiwan hanyalah dipandu oleh syahwat ataupun nafsu. Manakala malaikat pula memang telah sedia sifatnya tidak mempunyai nafsu. Jadi, tidak ada pertarungan dalam dirinya untuk melakukan kebaikan atau kejahatan yang memerlukan sifat sabar, saudara. Sebaliknya, manusia perlu melawan nafsunya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Ini amat memerlukan sifat sabar. Saudara, jangan lupa sentiasa sabar. Orang nak buat apa pada kita pun, buatlah. Orang nak ganggu kita pun, ganggulah. Orang nak kata kita pun, katalah. Sabar saja, insya-Allah. Di sebalik kesabaran kita itu ada rahmatnya. Ingat, saudara, saya bercerita malam Jumaat ini supaya dapat kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Baik, saudara. Tan Sri Osu Sukam masih setia menghantar kiriman pada saya dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Tan Sri Osu, katanya, usia pasti semakin bertambah. Oleh itu, jangan biarkan dosa ikut bertambah dalam hayat yang semakin berkurangan. Dan jangan juga dibiarkan iman turut berkurangan. Itu kata-kata mutiara daripada Saudara Tan Sri Osu yang sering mengingatkan kita tentang kehidupan yang sementara ini, saudara. Hidup ini, saudara, tak lama mana pun, sekejap saja. Contohnya, saat ini saya dah berusia 66 tahun. Sedangkan terasa macam semalam saja. Peristiwa yang berlaku waktu saya berusia 6 tahun, 7 tahun. Masuk sekolah darjah 1, masih ingat lagi, saudara. 60 tahun dulu, masih saya ingat bahawa bagaimana saya pergi ke sekolah, berbelanja 5 sen. Ibu saya menghantar saya ke sekolah. Saudara, masih saya ingat. Itu 60 tahun dulu. Terasa macam semalam. Apakah kita mempunyai 60 tahun di hadapan? Wallahu a'lam bissawab. Segala-galanya tertulis dalam kalam Allah, saudara. Sebab itu, kita harus saling ingat mengingati. Antara saya dengan saudara, sampai itu saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kerana kita bimbang, andainya mereka berbelanja tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Baik, saudara. Bicara kita malam ini, tajuknya adalah warna-warni PRU 15. Banyak macam-macam cerita menjelang penamaan calon, menjelang pengumuman calon-calon yang akan diturunkan bertanding oleh parti-parti politik. Saya nampak macam-macam cerita yang menarik untuk kita kongsi bersama. Namun, izinkan saya membaca kiriman pantun daripada Pak Nazil yang berupa sindiran, teguran dan juga pelbagai bidalan untuk kita hayati bersama. Terima kasih Pak Nazil, dalam usia 80 tahun masih terus berkarya. Teruskanlah Pak Nazil berkarya untuk kita warga Amir Hijaz fans untuk mendengarnya bila saya membaca. Saudara, kata Pak Nazil, menanggalkan tabir lalu diletak, salah sendiri tertumpah kuah. Pemimpin mentadbir, getak menggertak, memperlihat diri, rendahnya maruah. Ya, begitulah keadaan, saudara. Kalau pemimpin yang mentadbir negara ini dengan menggetak, dengan ugut mengugut, itu tandanya pemimpin yang rendah maruahnya. Kata Pak Nazil lagi, hari merdeka menaik panji, siapa menyapa kiri dan kanan. Kesalahan mereka sama keji, tapi mengapa berbeza layanan? Jadi Pak Nazil mengutarakan persoalan. Kesalahan yang mereka lakukan memang sama kejinya kadang, tapi kenapa berlainan hukuman dan sebagainya. Saudara, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun tersebut. Saudara, saya ingin memulakan bicara malam ini selepas pantun Pak Nazil untuk membacakan gurindam. Ini gurindam kiriman saudara Azizi Syari dari laman UMNO Selamanya Bersatu. Agak menarik, saudara. Beliau memberi kritikan terhadap calon-calon. Izinkan saya membaca gurindam daripada saudara Azizi Syari. Sedap, saudara. Kata saudara Azizi, wabi di kota telah pulang ke desa. Wabi yang menghilang sudah dijumpa. Sudah hadir kenduri kendara. Baru teringat ziarah sanak saudara. Sudah simpan kereta besar yang berjenama, naik kancil atau motor saja. Ada juga berbasikal di jalan raya. Singgah kedai kopi bertegur sapa, senyum pula penuh mesra.
Yang ditegur seolah-olah kenalan lama. Satu kedai kopi dia belanja. Boleh minum dan makan apa saja. Solat jenazah pasti dia ada. Siap pikul keranda di bahunya. Ke bumi pula bersama-sama. Sebelum ini tak nampak muka. Rakyat mengadu disambut mesra. Datin, Puan Seri dah bertudung pula. Hadir ke masjid ceramah agama. Konon diri sudah kembali bertakwa. Inilah drama pilihan raya berulang kali setiap masa. Rakyat pula mudah lupa. Diberi kain, kopi dan gula. Ada juga 102. Hiduplah mereka seperti biasa dalam susah dan sengsara. Sedang pemimpin mewah berharta berjoli sakan hingga ke luar negara. Fikir-fikirkanlah saudara. Itu tulisan daripada sahabat saya, saudara Azizi Syari. Cukup dalam maksudnya saudara. Ini masanya mereka nak jadi wakil rakyat balik. Turun balik ke kampung, kenal mesra. Konon-kononnya kenalan lama, mesra. Masuk kedai kopi tu makanlah apa saja. Boleh, tak ada masalah. Ada pula lagi bekalan lepas tu. Ada gula, kopi dan ada juga 102. Hai. Aduh, hai politik orang kita ni saudara. Tak berubah-ubah dari dulu saudara. Saudara Aziz minta ulas tentang P. Wetamurti. Sekejap lagi saudara. Sekejap lagi. Ini saya tengah menyantuni tengah perangai calon-calon wakil rakyat. Inilah masa mereka menunjukkan baik. Kalau ada kematian, mereka lah ke depan saudara. Lain tak ada. Sanggup pikul keranda. Sedangkan bila dah jadi wakil rakyat, hilang entah ke mana. Lesap saudara. Panggil telefon pun tak dengar. Kadang-kadang kita naik angin juga. Tapi orang macam ini saudara, kalau berada di kawasan anda, tak payah lagi dipilih. Tak payah lagi sama ada dia bertanding atas apa parti sekalipun. Saudara, saya kadang-kadang meluat. Sebab itu ruangan saya ini saudara, walaupun saya warga UMNO, tetapi kalau perangai, ada juga kalangan pemimpin UMNO begitu, memang saya sabat. Apatah lagi kalau ada parti-parti pembangkang. Yang sekejap ada, sekejap hilang. Masa nak bertanding, masa inilah. Menjual koyoknya, ceritanya berjuang demi rakyat, demi perjuangan. Akhirnya, bila dah dipilih jadi wakil rakyat, berada dalam parlimen, berdengkur tidurnya. Malahan, tak ada cerita rakyat. Masing-masing bergaduh, berbalah sama sendiri dengan melontarkan kata-kata yang lebih pada peribadi. Saudara. Kadang-kadang dapat jawatan untuk jadi kaya raya. Berjoli sakanlah keluar negara. Saya. Baik. Sebelum itu, saya harus memberi peringatan pada teman-teman. Bagi mereka yang menyunting semula lah saya ini, anda harus bertanggungjawab. Sebab saya tak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun kiriman anda dalam ruangan saya ini, saudara. Ingat, patuhilah peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Ingat, saudara, ini sekadar pencerahan politik yang bermatlamatkan memberi informasi supaya warga kita faham. Warga kita tidak boleh diperkotak-katikkan oleh mereka yang bernama pemimpin. Itu saja matlamatnya, saudara. Dan prinsip saya, bila saya memberi ulasan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tidak lebih daripada itu, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, selesai masalah. Tapi kalau saudara tak bersetuju, nak menyantuni, tak ada masalah. Gunakanlah bahasa yang baik. Kena ingat, saudara, kita adalah warga harmonis. Warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan secara harmonis, saudara. Lebih tak ada, saudara. Dalam keadaan begini, saya juga mengharapkan kalau anda berbalah ataupun bertukar pikiran dalam ruangan saya ini, gunakanlah bahasa yang baik. Jangan kita caci-mencaci, ya, saudara Karamel, saudara Pok Lee, dari Kelantan, ya, Pok Lee. Kita juga Bunga Matahari, Khalil Osman, Cik Ta, Zaliha, ya, saudara. Baik. Saudara, cuaca pagi tadi panas. Saya hari ini bersiaran dari Johor. Lupa saya nak pesan. Besok mungkin saya bersiaran lebih awal. Besok saya mendapat jemputan untuk bertandang ke Keluang. Memenuhi permintaan Pertubuhan Melayu Keluang. Apa nak diceritakan sana? Wallahu a'lam bissawab. Kita tengoklah nanti. Cuma besok saya bersiaran mulai jam 8 malam.
Tak boleh lambat lagi sebab tahu sajalah saya kena balik ke Kuala Lumpur dan ada program yang perlu saya hadiri, saudara. Jadi teman-teman, mulai besok saya bersiaran mulai jam 8 malam. Bukan 9.30 seperti sekarang, saudara. Awalkan dulu, saudara, lepas maghrib aja bolehlah, saudara. Dan cuaca setakat hari ni alhamdulillah tak ada hujan di Johor. Saya berada di Johor sekarang. Di Johor Bahru tiada hujan. Alhamdulillah. Terang-menerang panas nampak gayanya, saudara. Dan nampak gaya, saudara, kita tinggal lagi 23 hari untuk rakyat membuat penentuan dalam pilihan raya umum yang ke-15. Tak lama mana pun, saudara. Dan kita cuma untuk undi awal 20 hari dengan 10 hari lagi penamaan calon. Senarai calon-calon saya tak boleh berikan lagi kerana belum ada pengesahan, walaupun ada daripada parti-parti macam Pejuang, daripada parti PAS, daripada parti Perikatan Nasional, tapi saya belum dapat pengesahan rasmi. Jadi saya tak maulah untuk mewawarkan sesuatu yang tidak rasmi. Itu juga ada pimpinan dari Parti Keadilan, pada Pakatan Harapan. Saya dapat banyak penuh, tapi saya ingat mungkin besok ataupun lusa lah, saya ingat. Lusa lah terbaik. Lusa itu hari Sabtu malam minggu, kita berbicara tentang calon-calon, saudara. Hari ini saya juga ada menerima kiriman daripada anak kepada mantan Presiden, mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, itu Yana. Dia menghantar kiriman kerana ini juga merupakan suara hati Datuk Seri Najib. Beliau tak boleh berkempen. Jadi bila anaknya Yana berkesempatan hantar ubat, semalam dia pergi hantar ubat dekat bapaknya. Dia bapaklah berbicara sedikit, tak lama mana pun, antara seorang biasa dengan banduan. Nak buat macam mana, saudara? Kata Yana, hari ini, katanya semalam, saudara, genap 2 bulan sejak Daddy berada di penjara Kajang. Saya tahu ramai yang ingin tahu tentang keadaan bosku. Saya telah melawat Daddy semalam dan beliau amanahkan saya untuk menyampaikan mesej-mesej kepada semua. Dia tak ada nak berkirim, surat-surat tak boleh. Walaupun orang kata dia kempen melalui media sosial atau TV, itu tak betul. Hanya bisik pada anaknya. Dia kata apa ini, Datuk Seri Najib, selamat menyambut perayaan Deepavali kepada rakan-rakan kaum India. Perubahan cuaca yang kerap, ni dia kata mohonlah rakan-rakan sekalian menjaga kesihatan. Tak lain sentiasa berpesan pada kita. Untuk makluman, kata Yana, Daddy telah membiasakan diri dengan rutin dan mendapat ketenteraman rohaniah melalui mengaji, baca Quran, beribadah, membaca dan melihat gambar cucu. Mungkin ada gambar sekeping gambar cucunya. Itulah keadaannya, saudara. Beliau terkurung di belakang tabir jeriji besi. Saya bertanyakan Daddy, apakah yang paling kurang selesa buat masa ini? Daddy menjawab, bukan soal fizikal, malahan bukan juga mental. Cuma, kata Daddy, beliau rindu akan kebajikan rakyat. Adakah kita semua okey dalam kehidupan harian? Itu yang dipikirkannya. Kita bakal mengalami kegawatan ekonomi tahun depan. Daddy risau. Adakah rakyat telah bersedia? Adakah Barisan Nasional telah bersedia untuk pilihan raya umum? Wajah Daddy, alhamdulillah, nampaknya sentiasa tenang. Semangat masih kuat. Jadi, kata Daddy, terima kasih kepada semua yang tidak berhenti-henti mendoakan untuk kebaikan Daddy. It's mean the world to us. Semoga kebenaran dan keadilan akan memihak kepada mereka yang difitnah. Jaga diri baik-baik. Until next time, Yana Najib. Itu jadi bukanlah kiriman, saudara. Hanya Yana melawat bapaknya, hantar ubat, dapatlah berbisik sedikit. Jadi, saudara hayati apa yang dikatakan. Saudara, kita masuk sekarang ni tentang bagaimana satu kenyataan. Saya nampak ini kenyataan Dr. Mahathir. Dia kata, ketepikan soal ego, katanya. Ini, saya perlu buat sedikit penjelasan berkait dengan klip video saya baru ini berkenaan mengenepikan ego. Kata dia, kenyataan sebagai satu penerangan kepada mereka yang mengata dan menghina saya. Kerana, kata Dr. Mahathir, dulu tergegeh jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dapat sokongan sebelum PRU 14. Ini maksudnya, Dr. Mahathir katanya tergegeh jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dapat sokongan. Saya terangkan, saya sanggup lakukan kerana itu
saya merasa negara berdepan dengan kerosakan yang besar. Saudara, kali itu saya ketepi perasaan peribadi dan sanggup telan apa saja, katanya. Saya rasa ketika itu Datuk Seri Anwar juga berfikir macam saya. Sebab itu juga saya sanggup bekerjasama dengan dia. Itu kata Dr. Mahathir. Kenyataan itulah satu rujukan pada apa yang berlaku sebelum PRU 18 dulu. PRU 14 tahun 2018, dan menjelas kenapa saya sanggup bersama-sama dengan musuh-musuh politik. Dia menjelaskan bahawa keputusan dia kononnya baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk matlamat politik. Sebab itu dia kata, saya kini memulakan langkah berkecuali dengan mereka yang saya yakin berfikiran yang semacam. Untuk memimpin pembangkang yang lain, kali ini terserahlah pada mereka. Saya nampak Dr. Mahathir pun sudah seolah-olah mula give up ataupun berputus asa. Ini kerana tadi saya petang tadi saya dapat berita yang terkini daripada Asrul Awani menyatakan yang melaporkan bahawa Presiden Bersatu yang juga pengerusi Gabungan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin menyatakan bahawa gabungan partinya akan memasuki gelanggang PRU 15 hanya dengan parti yang sedia ada bersamanya, itu Bersatu, Gerakan PAS dan Parti Sabah, tidak lagi bersama Pejuang ataupun GTA pimpinan Dr. Mahathir. Saya melihat sekarang ni, itulah lumrah alam saya. Dr. Mahathir saya nampak semakin tersingkir dan terbuang dari kalangan mereka yang pernah bernaung bersamanya dalam PRU 14 dulu. Segala-gala sudah berubah. Ini keadaan saya. Dr. Mahathir sekarang ni macam ibarat pantun Pak Malau lah saya. Kajang tuan, kajang berlipat, kajang saya mengkuang layu. Dagang tuan, dagang bertempat, dagang saya terbuang layu. Itulah untuk nasib Dr. Mahathir yang saya dipahamkan. Beliau hanya menurunkan 8 orang saja calon-calon yang bakal mewakili Parti Pejuang dalam pilihan raya kali ini, termasuklah dirinya, anaknya dan beberapa orang teman-temannya. Saya lihat kalau dengan 8 orang nak pimpin negara macam mana? Dulu boleh anda berada di bawah gabungan Parti Keadilan, sekarang ni dah tak ada. Maka sendirianlah. Saudara, inilah realiti politik, saudara. Anda hanya akan disanjung, ditakuti, dihormati saat masih punya kuasa dan berkuasa. Ini karma, saudara. Situasi yang sama juga saya lihat. Kita walaupun Tan Sri Muhyiddin dia bercakap benda macam itu, seolah-olah dia mengenepikan Dr. Mahathir, beliau juga harus sedar bahawa saya melihat situasi yang sama juga sedang mula melingkari kehidupan Tan Sri Muhyiddin. Apabila saya melihat bahawa kalangan ahli-ahli Bersatu juga ada yang dah mula kurang percaya pada beliau. Macam mana yang pernah saya katakan dulu saya, Tan Sri Muhyiddin hanya dilihat punya kuasa, punya pengaruh, orang takut, orang segan, kerana waktu itu beliau jadi Perdana Menteri. Jadi hanya dihormati kerana jawatan. Berbeza dengan warga UMNO. Kita setia pada parti, bukan pada pemimpin. Kalau dulu mereka bernaung di bawah ketiak ataupun di bawah dagu Dr. Mahathir, begitu juga bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, semua bertaut sokongan, tidak berbelah bagi pada yang awak Perdana Menteri. Hari ini di mana mereka? Kerana sekarang ni saudara, saya melihat ada tulisan penjelasan pejabat Perdana Menteri berkenaan pembinaan Dewan Parlimen di Paguh bernilai 35.4 juta untuk 3 buah dewan telah pun mula dipertikaikan. Ini kerana Ketua Pemuda Pejuang, Dr. Abu Hafiz Saleh, dia berkata walaupun pertukan 35.4 juta untuk 3 buah dewan, ia masih lagi di bawah pertukan yang besar. Dan belum lagi disiapkan sepenuhnya. Jika dibagikan sama rata 3 buah itu, artinya sebuah dewan 10 juta. Bukankah dengan kos sejumlah itu dapat digunakan untuk membuat ujian swab test waktu diadakan waktu kerajaan menghadapi COVID-19. Justru katanya dengan jumlah pembinaan dewan yang diluluskan, PM8 itu dapat dilakukan ujian swab kepada seramai 506,228 orang atau lebih setengah juta rakyat. Jadi dengan proklamasi darurat yang dimahukan sangat oleh Tan Sri Muhyiddin, apa sebenarnya yang ingin dicapai? Kelulusan keuangan tanpa SOP, biasa untuk kepentingan tertentu, atau benar-benar keuangan negara bagi menyelamatkan rakyat. Itu tegasnya saudara yang saya dapat daripada tulisan daripada Malaysia Daily. Dan kata-kata tadi, dan
nampak guys sekarang ni sudah ada ugut-mengugut. UMNO dulu memang ada ugut, tapi sekarang ni dah lega sikit. Parti sekarang ni di Jasin, iaitu Angkatan Bersatu Anak Muda, Armada. Bahagian Jasin memberi kata 2 kepada pucuk pimpinan bersatu, sama ada mahu menyerahkan kursi Parlimen Jasin kepada calon bersatu yang mewakili Perikatan Nasional, atau mereka memboikot sebarang bentuk kempen di kalangan anak-anak muda parti itu pada pilihan raya umum yang ke-15. Ini disebabkan kabarnya katanya mungkin Perikatan Nasional bersetuju menurunkan calon daripada PAS untuk bertanding di Jasin. Jadi anak-anak muda, Angkatan Bersatu Anak Muda itu Armada sudah pun mengeluarkan kenyataan menurut Ketua Armada bahagian Jasin, Muhammad Jeffrey Safri. Katanya pihaknya menuntut pucuk pimpinan Perikatan Nasional membuat keputusan supaya memberi laluan kepada calon bersatu bertanding di kerusi berkenaan, meskipun ia merupakan kerusi tradisi PAS pada PRU yang lalu. Kalau PN mencalonkan juga wakil dari PAS, kami daripada kalangan anggota Armada dan anak-anak muda tidak akan meneruskan itu kempen membantu calon PN. Lebih baiklah kita duduk di rumah dan tidur saja. Ini sedang berlaku, saudara. Sebab itu saya katakan, Tan Sri Muhyiddin juga, anak-anak ahli-ahlinya sudah berani menyanggah. Jadi katanya, saya itu katanya wakil bersatu bertanding di 3 kursi DUN. PAS hanya bertanding di 2 kursi. Meskipun Jasin, kursi tradisi PAS, statistik pada PRN Melaka itu menunjukkan 1 daripada 3 calon bersatu menang di Beban, manakala 2 calon PAS pula kalah di 2 kerusi yang diwakilinya. Ya, dengan kemenangan itu serta kekalahan tipis oleh bersatu di Sungai Rambai dan Rim, ia secara langsung menunjukkan calon kami lebih relevan. Tak tahulah saya nak bercakap lebih nanti saudara marah. Saudara Aziz minta saya ulas tentang P. Wetamuti. Sabar dulu, saudara. Begitu juga, saudara, apa yang saya lihat di Jertih Terengganu. Ini warna-warni pilihan raya, saudara. Di Jertih pula saya menerima kiriman lebih 100 orang ahli PAS dalam DUN Besut menzahirkan kekecewaan mereka terhadap kepimpinan PAS yang memilih bersatu dan meninggalkan UMNO, yang mengakibatkan terhentinya Muafakat Nasional. Bekas ahli jawatankuasa cawangan Kampung Gong Manok, Kuala Besut, itu saudara Zamri Abdul Rahman, beliau memberitahu wartawan Berita Harian, katanya rata-rata ahli kecewa kerana PAS juga gagal menyelesaikan masalah bekalan air bersih di beberapa buah kampung sejak 2 tahun lalu. Begitu juga dalam isu agihan tanah untuk penduduk membina rumah kediaman atau untuk tujuan pertanian, gagal diuruskan, membuatkan mereka mengambil tindakan nekat keluar dari PAS dan menyertai UMNO. Itulah saya katakan tadi, saya ini kesan daripada tindakan bila PAS lebih memilih bersatu, tidak lagi menghiraukan Muafakat Nasional. Sebab itu saya katakan semalam, kemarin, dulu lagi, tanpa Muafakat Nasional, PAS sudah melalui jalur-jalur yang agak bahaya. Agak menarik. Ini warna-warni kehidupan saya. Warna-warni pilihan raya kali ini, saya seronok juga di Port Dickson. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertanding, tiba-tiba kini, aktivis Abdul Rani Kuluk Abdullah, dia mengesahkan akan bertanding atas tiket Barisan Penyatuan Nasional BPN bagi kerusi Parlimen Port Dickson, katanya. Abdul Rani, atau popular dengan panggilan Ayahanda, dijangkakan berdepan sengit daripada Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun mewakili Pakatan Harapan, dan pelakon serta pengarah Dr. Ahmad Irham Nazri mewakili Gerakan Tanah Air GTA, katanya. Ya, beliau melakukan sebagai Presiden Pertubuhan Martabat Jalinan Muhibah Malaysia. Jadi cuma saya nak pesan pada Pak Rani, jangan pula nak lensing orang, saudara. Ini keadaannya, saudara. Selain daripada itu, saya juga selain daripada ini warna-warni, itu di Port Dickson. Di Melaka pula, saudara, saya menerima kiriman bahawa kabarnya bahawa adun beliau, ingat saudara, beliau yang dulu bertanding di Pengkalan Batu, ahli Dewan Undangan Negeri Melaka, di DUN Pengkalan Batu, iaitu Datuk Nur Hizam Bakti. Ingat saya beliau? Beliau memilih bertanding kali ini sebagai calon bebas.
Meskipun katanya mendapat tawaran untuk bertanding menggunakan parti-parti lain dan juga NGO, tapi dia memilih untuk bertanding hanya sebagai calon bebas di Melaka. Saat ini dia belum buat keputusan yang tepat, tapi antara dua kawasan itu yang akan ditandingi olehnya ialah sama ada di Parlimen Jasin atau Kota Melaka. Selamat bertanding Datuk Azlan Baki, ahli dulu adun wakil rakyat beliau, saudara. Baik, saudara, itu keadaannya. Sekarang saya nak cuba menyantuni, saudara, jangan marah pada saya kalau saya tidak memuaskan saudara Aziz. Ini berhubung tentang Wirtamuti. Wirtamuti ni dia adalah Presiden Parti Kemajuan Malaysia MAP yang lebih dikenali sebagai Hindraf. Beliau merupakan bekas Menteri Perpaduan Negara atas nama P. Wirtamurti, dan tiba-tiba dia mengumumkan untuk menyokong Barisan Nasional menjelang PRU yang ke-15. Dia menyokong Barisan Nasional bukan semata-mata kerana nak menyertai Barisan Nasional. Tidak, saya. Sebab dia kata bahawa dia menunggu lama apakah respon daripada Pakatan Harapan. Dia dah minta dulu supaya menyertai gabungan Pakatan Harapan bagi menyelesaikan misinya untuk membantu masyarakat India yang miskin dan tertindas. Jadi, tapi tindakan katanya Pakatan Harapan berdiam diri membuatkan dia tidak punya pilihan lain, dan akhirnya dia bertandang berjumpa dengan Datuk Seri Presiden UMNO, merangkap pengurusi Barisan Nasional menyatakan sokongan. Saudara, beliau tidak akan bertanding bukannya dia sebagai parti yang dia anggap sebagai friend of Barisan Nasional. Dia cuma mengatakan dia menyokong calon-calon Barisan Nasional serta mengarahkan ahli-ahli kumpulan Hindrafnya jangan tidak lagi menyokong. Dulu Hindraf kuat menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan, tapi kerana dia rasa kecewa dan hampa, bagi saya buatlah, asalkan jangan nak bertanding di bawah Parti Barisan Nasional, sudahlah, sebab kita juga akan kecewa. Sebab ialah dia kecewa kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak layan dia. Bagi saya lah nak padan dengan muka pun, kerana waktu kamu jadi menteri dulu, ingat tak juga saudara, bawanya pak lebay dia lah, bukan lebay Islam saudara, sami dia ke parlimen dengan tak berkasut. Macam ini bagi saya lah, dia nak sokong-sokong lah. Tapi begitulah Datuk Seri Zahid, dia menyantuni semua orang. Kita bukan bermusuh dengan mereka, tapi dia nak sokong-sokong lah. Tapi untuk mendapat kerusi daripada UMNO Barisan Nasional, nahi kabinahi. Saya dapat perakuan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi, tidak cukuplah. Orang kata kita boleh memaafkan, we can forgive, but we cannot forget. Kita boleh memaafkan, tapi kita tak boleh melupakan bagaimana masalah ISET dulu. Siapa yang mengutamakan, bagaimana waktu dia berada dalam kerajaan, zaman Pakatan Harapan, dia begitu dengan nada yang kita lihat agak bongkak, mengutarakan soal perjuangan, sedangkan kita tahu bahawa jemaah atau perjuangan yang dilontarkan olehnya tak lebih dan tak bukan boleh mengakibatkan berlakunya perbalahan kaum. Jadi orang begini bagi saya lah, kita boleh, orang nak sokong, takkan kena nak marah saudara. Kalau dia kata saya menyokong orang ni, dia nak sokong, pulanglah. Tapi untuk kita bersekedudukan, tidak sama sekali. Saudara Aziz, jangan kecewa, jangan risau saudara. Saudara John Wick, saya kata bukan pak lebay Islam, dia sami saudara. Saya panggil lebay dia orang lah, jangan marah saudara. Maaf, saya minta maaf kalau kenyataan saya itu menggurih hati anda, saudara. Dia diumpamakan sami dia orang, dengan kata berkasutnya datang ke parlimen, kita terluka. Di Saudara Cha, betul ke Jamal Yunuh bertanding di Sungai Besar? Belum ada pengesahan. Saya dapat macam-macam cerita, macam ada yang kata Tengku Zafrul nak bertanding, ada pula mengatakan bahawa calon daripada Majlis Tinggi bertanding di sana, ada yang mengatakan Saudara Jamal akan bertanding. Malahan beliau telah pun membuka gelanggang dengan mengundang Datuk Lokman mengadakan ceramah-ceramah politik di PDM dan sebagainya, saudara, yang dihadiri oleh Datuk Budiman juga. Budiman dulu
bekas calon UMNO Barisan Nasional yang tewas kepada cikgu Muslim. Itu di Sungai Besar, saudara. Saudara Aziz, dia sabotah dari dalam PH. Itu terpulang. Saya tak mau campur soal itu, saudara. Bagi kita, yang sudah itu sudah. Saudara Aziz, saya tak suka memanjang-manjangkan satu masalah. Kita banyak benda lagi urusan kita di hadapan yang perlu kita tangani. Dan saya juga, dapatan saya bahawa nampaknya dalam parti DAP semakin berantakan, saudara. Kerana Ahli Parlimen Damansara, Tony Phua, mengesahkan dia tidak lagi bertanding untuk pilihan raya kali ini. Dulu hebat sangat dengan dia punya perancangan, cerita, akaun, YMDB dan sebagainya. Sama dengan Rafizi, sepanjang-panjanglah mereka berusaha menghantar kiriman yang lain tak ada. Sasarannya pada Presiden UMNO waktu itu, Datuk Seri Najib, macam-macam. Tapi hari ini saya yakin mungkin Tony Phua dah ketandusan isu. Apa lagi? Jadi akhirnya dia ambil keputusan untuk tidak bertanding. Kerana waktu dia berada di Kementerian Kewangan pun, banyak juga kalau dia bertanding, banyak benda yang mungkin akan terdedah nanti. Jadi tempatnya saya dipahamkan bahawa di Damansara besar kemungkinan, belum disahkan lagi, walaupun Anthony Loke dah mengatakan bahawa Gobind Singh Dio, ahli parlimen daripada Puchong, akan mengambil tempat Tony Phua untuk bertanding di Damansara. Wallahu a'lam bissawab. Jadi soalnya sekarang ni ramai juga orang duk tanya, kami mau Phua, mana mau lari? Sebab mungkin dia dah merasa getaran itu. Kalau dia bertanding kali ini, memang teruklah. Dia pernah berkhidmat sebagai ahli parlimen Petaling Jaya Utara selama 2 penggal daripada 2008 hingga 2018. Sebelum kursi itu ditukar nama kepada Damansara pada PRU 14 lalu, saudara. Saudara? Itu cerita Tony Phua. Ini pula budak kecil ni, Syed Saddiq, boleh pula menyanggah Perdana Menteri. Kononnya Perdana Menteri mengatakan, dalam kita menghadapi musim pilihan raya ini, debat itu bukanlah budaya kita. Oh tidak, dia kata mesti berdebat, mesti ada perdebatan. Soal debatnya untuk apa? Memanglah kalau di negara Amerika, di England pun tak nampak pun debat yang berlaku di Amerika, itu debat presiden. Dia kena faham. Di Amerika, pemilihan presiden dengan pilihan raya berbeza. Pemilihan presiden dia panggil presidential election. Memang ada debat antara calon, sama ada parti Demokrat ataupun parti Republikan, kerana mahu mengutarakan pandangan mereka. Kat Malaysia ni nak debat dengan siapa? Takkan nak panggil debat, kita masuk bertanding, parti bertanding yang akan bertanding ni daripada Parti Pejuang, UMNO, PAS, Keadilan, konon-kononnya Syed Saddiq lah daripada Muda, Parti DAP, parti apa lagi? Bersepah. Takkanlah semua orang nak berdebat semua begitu, saya. Jadi tidak. Tapi dia nampak gayanya itulah, budak sekat masak, sekat tiang, nak tunjuk hebat. Kamu tunggulah nasib kamu. Tak apa, tak lama lagi. Ya, saudara. Itu keadaan yang saya harus melaporkan apabila budak-budak main politik nak tunjuk diri hebat. Kononnya mewakili generasi muda, budaya politik hari ini mesti berubah. Nak berubah kalau kita nak memilih presiden atau Perdana Menteri. Ini memilih parti-parti, nak debat apa lagi? Tiap-tiap malam kita dengar negara mengizinkan daripada dah 2 bulan, 3 bulan, imbuk menjelajah satu negara. Ada pula pentas-pentas terbuka politik diadakan. Bercakaplah. Kamu pun sebagai parti muda pun dah mengadakan ceramah-ceramah umum kamu. Bantailah, tak ada masalah. Cuma gamaknya, bila kamu mengutarakan persoalan, orang dah bercakap, kamu tipu. Jadi nak debat lagi? Tak payahlah. Saudara Aziz dengan Syam Jalil kena cantas untuk bertanding parlimen. Wallahualam, saya tak tahu, saudara. Saudara Aziz, saya minta maaf. Ini semua keputusan daripada presiden, kita sama-sama tunggu. Sabar. Kalau tak ada, tak adalah. Saya dah jumpa dengan Syam Jalil 2 hari lepas. Saya kata, Syam, kalau ada peluang you bertanding, bertandinglah. Dia kata, tengoklah. Dia kata, tapi itu bukan nawaitu saya. Dia kata, matlamat saya adalah berjuang untuk memberi kepahaman warga, orang politik tahu bagaimana senario sebenarnya supaya rakyat tidak boleh diperbodohkan
oleh pemimpin pembangkang. Itu kata Syah. Matlamatnya bukanlah untuk masuk gelanggang bertanding. Sebab itu dia pun dia sedar diri. Saya sedar. Saya tidak mewakili mana-mana bahagian. Saya bukan ketua bahagian. Saya bukan warlord. Saya hanya diberi kesempatan oleh Datuk Seri Presiden menjadi anggota Majlis Kerja Tinggi UMNO. Jadi kalau Presiden, MT yakin saya boleh bertanding, saya bertandinglah. Ini saudara-saudara, memang kita mahukan anak muda yang punya pengalaman, yang punya pendidikan, latar belakang pendidikan. Jangan main-main saudara Syam Jalil ni bekas mantan pelajar Harvard, terbaik dalam ini bidang ekonomi. Kita mengharapkan kalaulah boleh, ya saudara Delmira Bates, kalaulah boleh beliau bertanding, dapat berada di parlimen, tentulah sama ada dia jadi parti kerajaan, sekejap ada, sekejap tak ada, mereka ganggu. Memang mereka akan mengganggu saya sebab saya tak tahulah kenapa saya diganggu sebegitu rupa. Apakah saya tak pernah mengentam orang. Saya menceritakan yang benar. Nak ganggu-ganggulah. Saudara. Saudara Cha dan Mansara rasanya Pakatan Harapan letak daun pisang pun boleh menang. Saudara Cha belum pasti, saudara. Belum pasti kali ini. Segala-galanya berkemungkinan. Jangan kita merasakan dulu macam apa kata Syam Jalil, dulu letak songkok pun boleh menang. Kalau wakil UMNO sekarang tak semudah itu. Begitu juga kalau Cha rasakan Siwa Rasa bertanding di situ. Tapi kabarnya Siwa Rasa juga berubah tempat lain. Dan Mansara juga memerlukan calon-calon baru. Dan kena ingat penduduk-penduduk yang di Sungai Buloh rasanya, di Kota Damansara. Jadi bukanlah kaleng-kaleng orang. Penduduk di sekitar kawasan tersebut adalah orang yang educated. 60 ke 70% saja. Ya, saya harus memberi pencerahan. Dan satu lagi saya dapat. Ini satu hal. Kecoh pula. Ini berlaku kekecohan berhubung dengan calon. Sebenarnya belum diumumkan. Baru dihantar 10 calon. 10 nama saja. Bahawa Parti Keadilan bahagian Batu Pahat menghantar 10 nama ke ibu pejabat untuk disaring dan dipikirkan yang mana sesuai untuk diturunkan bertanding di Batu Pahat. Ini kawasan Datuk Hasnon, Timbalan Speaker. Tiba-tiba saya dipahamkan bahawa Media Daily melaporkan kekecewaan berlaku di pejabat PKR bahagian Batu Pahat. Semalam selepas beberapa orang ahli dilaporkan menentang keputusan memasukkan beberapa nama sebagai calon parlimen bagi PRU 15. Kita dipahamkan isu itu bermula beberapa hari lalu selepas 10 nama dikatakan diserahkan kepada kepimpinan PKR sebagai calon parlimen berpotensi. Daripada 10 nama itu katanya hanya seorang calon sahaja yang dikatakan anak tempatan Batu Pahat. Dikenali sebagai ketua bahagian PKR Batu Pahat itu saudara Khairuddin Abdul Rahim yang juga bekas Adun Senggarang. Jadi semua PKR Johor berkata isu itu telah mencetuskan rasa tidak senang di kalangan akar umbi bahagian tersebut. Berantakkanlah anda. Itu yang saya katakan sekarang ni yang saya lihat dalam soal calon ini dua parti saja. Yang kalau tak dapat ni orang marah sangat tu. Sebab mereka merasakan kalau bertanding di bawah tiket UMNO ataupun di bawah tiket Parti Keadilan, ruang ataupun peluang untuk menang itu ada. Jadi bila tak ada nama tercalon, orang luar lebih ramai daripada orang lain, mereka berantakkanlah. Kerana bagi PKR Batu Pahat, calon pilihan mereka mestilah anak tempatan. UMNO juga mengharapkan anak tempatan. Sebagaimana yang disuarakan oleh Datuk Syarani. Itu Menteri Besar Perak. Datuk Syarani dia menyatakan bahawa Perak kali ini tidak akan menerima calon-calon paling terjun. Kali ini siapa bertanding mesti anak tempatan. Jadi nampak guys sekarang ni sedang berlaku di Batu Pahat. Kerana bahagian itu juga membangkitkan persoalan tuju pada kepimpinan pusat. Kerana mereka merasa terkilan. Malah penyandang ahli parlimen Datuk Mat Rashid Hasnon yang berpaling tadah daripada PKR ke Parti Peribumi Bersatu bukan dari Batu Pahat. Dulu Datuk Rashid Hasnon ini dulu dia sebagai timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang. Bertanding dalam PRU 14 di Batu Pahat. Masa itu mungkin rakyat Batu Pahat boleh terima. Tapi kali ini dia orang tak nak lagi. Mereka mahukan anak tempatan. Ya saudara.
Satu lagi, sumber PKR percaya isu itu berpunca daripada kepimpinan pusat yang gagal memahami kehendak bahagian Batu Pahat. Terpulanglah pada anda, saya tak boleh nak menyantum banyak. Saudara Rizal, saya pangkah semua calon boleh ke? Saya pangkah semua calon, habis ya? Jangan sia-siakan undi anda. Satu undi itu bernilai tinggi. Banyak orang merasakan, tak apalah satu undi saja. Sedangkan anda tidak tahu bahawa undi itu adalah menentukan masa depan kita, saudara. Baik, saya cuma ingin menjawab sekarang ni persoalannya. Sekarang ni saya melihatlah warga kita ni miskin salah, kaya salah, susah salah. Saya apabila sejak semalam saya tular di media sosial. Ini memanglah sekarang ini Presiden UMNO adalah menjadi target serangan bertubi-tubi. Yang terbaru mereka menyiarkan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi mempunyai syarikat, berpuluh-puluh syarikat. Saya nak bagi tahu apa yang tular di media sosial itu, bukan syarikat itu diasaskan waktu beliau jadi menteri, saudara. Bukan syarikat itu dimiliki olehnya setelah beliau menjadi jawatan sebagai dalam kerajaan. Sebab itu saya dah kata, apa yang tular itu nama-nama syarikat sebut macam Kulim Enterprise lah, Poli Perkasa, Innovation Wood, Executive Quality, banyak saudara. Memang benda itu syarikat yang didedahkan waktu Datuk Zahid menzahirkan bahawa beliau menentang KKN, korupsi, kronisma dan nepotisme era Dr. Mahathir. Seluruh kawasan di PWTC itu didedahkan. Inilah syarikat yang mendapat kontrak. Dan waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi hanya sebagai ketua pemuda, bukan memegang jawatan dalam kerajaan. Ini saya katakan, dia kaya susah. Bila dia kaya, dikatakan merompak wang negara. Bila dia susah, takkanlah sengkit punya orang nak jadi Presiden UMNO. Kalau dia susah, bila dia hidup miskin, jadi Presiden, jadi kaya raya, orang mengatakan ambil kesempatan. Sedangkan dia dah kaya. Kalau kena ingat, saudara, Dr. Mahathir dalam ucapan pilihan raya dulu, saya masih ingat lagi, dijaja seluruh kawasan. Waktu saya jadi Presiden UMNO, ada seorang ketua pemuda. Dia mempunyai harta berjumlah 350 juta dalam pengakuannya kepada SPRM. Apa masalahnya? Apa matlamat nak ditunjulkan? Itu saya katakan susah, salah. Miskin lagi, salah. Miskin ni hina-dina. Soalnya sekarang ni, dia kaya, biarlah dia kaya. Dan saya tengok ada juga syarikat-syarikat yang dedahkan itu bukan miliknya. Contoh macam Yayasan Gerak Bakti, syarikat milik Bank Simpanan Nasional, dia tak ada lagi bagi apa, tapi sengaja untuk memburuk-burukkan. Matlamatnya nak tunjuk bahawa Presiden UMNO ini ambil kesempatan. Sakaulah apa yang ada. Bagi saya ini keadaannya, saya nampak satu cerita politik yang tidak bermoral, saudara. Kaya susah, senang susah. Kalau hidup miskin, lagi susah. Macam dalam filem P. Ramlee, hidup pun susah, mau mati lagi susah. Saya tengok benda begitu, saya ketawa lah. Apa benda politik dia orang main ni? Nasib baiklah saya tidak mempunyai syarikat berpuluh-puluh. Kalau saya berpuluh-puluh, orang pula kata, padahallah tiap malam buat live sebab mempunyai syarikat banyak. Nasib baiklah syarikat saya dah khuyup, dah tutup. Nak buat macam mana, saudara? Kita sebenarnya, saudara, kita mesti berlapang dada lah, saudara. Bukan ini amalan politik kita, mencerca peribadi. Kalau pemimpin itu kaya-kaya, biarlah. Saya tak ada pernah pun menyantuni soal Lim Kit Siang, Lim Guan Eng mempunyai harta berbilion, beratus-ratus juta. Dr. Mahathir sendiri, saya ada pernah saya sungkit, saya ungkit kekayaan anak dia. Dr. Mahathir gagal untuk menjadikan anaknya sebagai jutawan, tetapi Dr. Mahathir menjadikan anak dia biniawan, bukan jutawan. Ada kita nak songket? Tak ada, biarlah dia nak kaya raya. Apa salahnya? Tapi Datuk Zahid mempunyai syarikat, udah bising. Malahan saya suka juga nak bagi respon. Sebab malam semalam sahabat saya, saudara Raja Anwar Adnan, dalam live dia, betul dia kata bahawa ada orang menyatakan kebimbangan. Kalau UMNO Barisan Nasional menang kali ini, maka akan berlakulah campur tangan dalam bidang kehakiman. Saya pun tepuk dahilah, saudara. Yang campur tangan dalam bidang kehakiman siapa? Bukankah Dr. Mahathir?
Malahan waktu dia menang saja, waktu dia pimpin nak ambil hati parti keadilan, dia parti keadilan menang saja untuk mentadbir negara, diberi kepercayaan oleh rakyat. Terus bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari penjara. Itu bukankah campur tangan kehakiman? Tanpa mengikut prosedur yang dipertikaikan sampai hari ini. Saya bersimpati juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi pertikaian warga, terutama lagi warga dalam bidang perundangan. Kerana nak minta pengampunan mesti ikut prosedur. Tapi dilanggar oleh Tun Mahathir. Siapa yang menggunakan Latifah Koya, lantik Latifah Koya, lantik Peguam Negara, mengenakan tindakan sebegitu besar, sebegitu hebat pada Datuk Seri Zahid Hamidi, pada Datuk Najib, kerana tidak mahu membawa ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai PKM, Parti Peribumi Bersatu. Dan dia minta supaya Datuk Zahid bawa ahli-ahli UMNO menyertai Parti Peribumi, bubarkan UMNO. Ini dijelaskan. Dr. Mahathir sendiri menjelaskan bahawa dia memang minta supaya Datuk Zahid membubarkan UMNO. Dalam tempoh 10 hari, Datuk Zahid tak ikut cakap dia. Apa jadi? 87 tuduhan dilakukan. Hanya atas 2 kesalahan. Satu melibatkan Arta Kirana. Tapi 47 tuduhan. Sepatutnya satu tu Arta Kirana, 1 tuduhan lah. Kalau tidak, diada-adakan sampai 47 tuduhan. Nasib baiklah hakim yang menghakimkan kes itu di Mahkamah Shah Alam, dia faham. Maka beliau membebaskan. Masih lagi mereka tak puas hati. Dan sekarang ni beliau berhadapan dengan tuduhan berhubung dengan Yayasan Akal Budi. Ada pula lagi 40 tuduhan. Hanya sebuah yayasan yang diasaskan olehnya untuk memberi khidmat bakti. Pun kena maki, pun kena tuduh. Kononnya korupsi lah, pengubah wang haram, macam-macam. Ini siapa yang menggunakan badan kehakiman? Secara ini jelas. Dan katanya kalaulah UMNO Barisan menang, maka bertambah membiaklah kegiatan korupsi. Saya hairanlah kerana mereka bersikap, ini yang saya katakan, kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Di depan kita, bukankah Perdana Menteri? Waktu itu, Tan Sri Muhyiddin, sebelum jadi Perdana Menteri, dia mewujudkan Scheme of Thing. Scheme of Thing ini adalah skim untuk mendapatkan sesuatu. Bukankah itu bapa segala korupsi? Kenapa kita diam? Kenapa kita biarkan? Kerana Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Diam semua, tutup mulut. UMNO Barisan Nasional yang dilihat semakin mara, semakin bangkit. Walaupun ditekan begitu hebat oleh Dr. Mahathir dan puak-puak kuncu-kuncunya, tapi sekarang ni masih lagi diragui. Kalau UMNO jadi memerintah negara, korupsi. UMNO tak pernah mengamalkan Scheme of Thing. Soal pemimpin yang terlibat, itu soal pemimpin. Bukan macam kata Syam Jalil, bukannya parti. Tapi selalu lihat, Presiden PBM sendiri mewujudkan Scheme of Thing. Satu percaturan politik yang cukup menjijikkan. Dengar daripada kenyataan dalam pita-pita yang beredar dalam di media sosial. Secara kita boleh dengar. Jangan risau. Orang UMNO ni, ahli-ahli UMNO ni, kita boleh ambil dia orang, kita bagi jawatan. Bukankah menawarkan jawatan itu sebagai satu korupsi? Kita bagi kedudukan JSC. Mereka akan menyusun kita akan jadi kuat. Bukankah itu kenyataan Tan Sri Muhyiddin? Dan sekarang ini, benda itu dihala pada Datuk Zahid. Dihalakan pada Presiden UMNO. Dihala pada pemimpin UMNO. Saya kata, apa politik yang anda main? Apa percaturan yang anda lakukan? Satu benda bagi saya yang tidak harus kita libatkan ataupun kita benarkan, izinkan berterusan untuk mereka melakukan onar dan fitnah. Dan saudara, bukan saya nak marah, saya nak memberi pencerahan, penjelasan. Sebab saya dengar Gajah Anwar berusaha untuk memberi penjelasan bagaimana mereka menuduh kalau UMNO ni jadi Perdana Menterinya daripada UMNO, maka akan berlaku campur tangan mahkamah. Datuk Seri Najib dihukum, Perdana Menterinya siapa? Bukankah naik Presiden UMNO? Kalaulah Datuk Seri Ismail Sabri mau mencampuri kerana orang UMNO, tentulah dia akan campur tangan dengan mahkamah. Tak ada. Dia ambil keputusan, dia menyepikan diri. Walaupun ahli-ahli UMNO marah pada beliau. Beliau macam-macam kena marah oleh ahli-ahli UMNO kerana tidak mau campur tangan. Tapi itu pegangan prinsip. Jangan lupa saudara,
Datuk Seri Zahid berusaha membebaskan diri dia. Sebab itu kalau dia nak jadi Perdana Menteri, dia dah jadi Perdana Menteri, waktu berlaku scheme of thing. Sebelum scheme of thing lagi, waktu berlaku langkah Sheraton. Bila Tan Sri Muhyiddin jatuh, dia boleh ambil jawatan Perdana Menteri. Ke dia Presiden UMNO. Tidak, dia memilih untuk membersihkan diri dia di mahkamah. Jadi ini kena faham saya. Jangan kita terlajak, orang kata terlajak perahu boleh kita undur. Terlajak kata buruk padanya. Ini keadaannya, saudara. Saya mau memberi penjelasan, pencerahan agar kita faham. Memanglah politik ini terlalu zalim, saudara. Jadi gelanggang politik ini warna-warninya macam-macam boleh berlaku, saudara. Cuma saya ingin mengingatkan malam besok saya mula bersiaran jam 8 malam. Saya akan berada di Keluang berjumpa dengan pimpinan Pertubuhan Melayu Keluang. Besok jam 8 malam. Jumpa lagi, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.